Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rostrum ni agak ke belakang, jadi saya tak sedap nak bercakap, jauh daripada tuan-tuan. Jadi saya ke depan lah. Yang kali sekretariat depan kan, duduk depan betul. Saya nak bercakap tentang innovation hari ini sebab saya fikir perkara ini menjadi intipati kepada ucapan tahun baru saya kira-kira 6 bulan yang lalu. Tuan-tuan, kita telah masuk bulan 6 hari ini. Ya, bagi mereka yang terlupa tengok jadual ataupun diary hari ini 1 Jun. Maknanya kita telah melepasi 5 bulan yang pertama dalam bulan 2010. Jadi sebab itulah saya nak berbalik kepada ucapan tahun baru kita, iaitu inovasi. Dan ini saya akan menghalusi tentang apa yang telah kita setujui bersama. Dan I'm going to talk about innovation a lot. Kita masih ada masalah dari segi inovasi ini kerana ada beberapa adjustment dari segi pengurusan universiti yang masih memerlukan beberapa orang dilantik, termasuklah pengarah ICC, orang yang akan drive the innovation initiative di universiti. Ya, selain daripada semua yang lain, dan kita masih belum dapat orang yang diharapkan, dan ini sangat penting, dan peranan mereka ini lebih besar daripada peranan dekan-dekan, pengarah-pengarah yang ada dan seumpamanya, dan kita harap orang ini akan menjadi key person to assist us to go forward. Yeah? So this is very important. This is KPIs this year. Staff PhD sekarang ni ialah 46%. Ya, kita masih belum sampai 50% lagi. Sebab itulah tuan-tuan, saya ingatkan sebab ucapan saya ini juga akan dirakam dan sebahagian besar daripada staff yang buat PhD, saya dimaklumkan mendengar ucapan saya ini. Jadi saya harapkan semua yang ada mendengar ini, khususnya yang duduk di luar negeri dan di dalam negeri, cepat habiskan PhD, balik segera. We need you for this number, 55%. Ya? Dan bagi mereka yang berurusan dengan mereka yang buat PhD sebagai supervisor dan seumpamanya, make sure that you help them to finish on time. We need that number because in order to qualify us to become research university, the number is 50%. You must remember that. I have made promise to the minister that we can achieve 55%. Itu promise saya, janji saya. Kalau tidak nanti saya takut kita akan being prosecuted because of that. Ya. Mungkin tuan-tuan tak diprosecute lah, saya yang kena prosecute. Ya. Jadi sebab itulah numbering ini sangat penting. Jalan lain ialah mendapatkan staff yang telah ada PhD. Sebab itulah tuan-tuan, kalau mendengar orang yang habis PhD, ya, yang tak ada penganjur dan seumpamanya, cepat maklumkan kepada kita. Khususnya warga Malaysia. Kalau tak ada warga Malaysia, sesama kita, staff kita ataupun student kita. I was informed this is not yet finalized. Postgraduate juga kita telah meningkat, kita bergantung kepada pendaftaran akhir Jun nanti. Jadi Julai nanti saya akan tempelkan kepada tuan-tuan apakah perkembangan kita yang terkini. Tapi apa yang saya nak sebutkan, saya telah minta makluman daripada semua PTJ untuk 15 Mei dulu, tarikh tutup untuk mengantar semua laporan berkaitan dengan KPIs. Malangnya tak ada satu pun hantar. Ya, jadi saya harap semua PTJ hantar sebab sepatutnya hari ini saya akan bentangkan tentang pencapaian kita pada tahun ini. Disebabkan tak ada nak bentang, jadi saya pun ceritalah benda lain. Ya, iaitu bagaimana kita nak move forward untuk menjadi innovation university or research university. Ya, patutnya 15 Mei, surat ni dihantar oleh siapa saya pun tak tahulah, tapi saya dapati tak ada satu pun yang hantar balik maklumat kepada kita. Okay, today we are going to talk about innovation. Jadi I'm going to stress the importance of organizational effectiveness. Satu strategi kita telah tetapkan, struktur kita telah kita buat banyak perubahan, dan to run innovation, the whole organization will change into organization-led organizations. Ya. UTM akan kita ubah, insya-Allah, supaya struktur kita itu menggalakkan innovation.
Jadi hari ini saya akan bincangkan apakah perkara yang membolehkan kita berlaku demikian dan macam mana kita boleh mewujudkan culture of innovation. Ya, saya nak bermula dengan academic culture yang nak kita bentuk dalam buku tahunan ini. Ada disebut, ada 5, saya akan ulang-ulang ni banyak kali tuan-tuan sebab saya tak akan jemu untuk mengulang perkara yang sama. Ada orang, separuh pemimpin, separuh head of organizations, dia hanya cakap sekali aja. Dia kata saya tak nak ulang, nanti seolah-olah orang tak orang rasa saya ni tak ada input baru. Tak ada benda yang baru je cakap, semua benda yang lama saja. Tapi bagi saya, apalah guna kita cakap benda yang baru, benda yang lama kita tidak fahami, kita tidak amalkan. Benda yang baru kita tak akan dapat buat kalau benda yang lama kita tak faham. Sebab itulah saya keep on adding and stressing what I have said for that particular year. Ya? Sebab itu bukan saja ucapan saya, tetapi juga buku-buku saya dan seumpamanya saya akan stress benda yang sama. Dalam academic culture itu ada first class work culture. Dan this is what we are trying to do. Innovation must be or must help us to achieve first class work culture. Bukan saja pensyarahnya, bukan saja dekannya, bukan sahaja pentadbir akademiknya, tetapi semua orang, daripada kerani tak ada lagi, pembantu pentadbir, pemandu, ialah siapa saja warga UTM ini, semua orang mesti tunjukkan kita ni world class. Macam mana kita nak jadi world class? Kita kena fikir macam mana nak jadi world class. Saya tak boleh bagi tahu tuan-tuan macam mana nak jadi first class. Kalau tuan-tuan sebagai PAP, pembantu pejabat. Sebab saya tak jadi PAP. Kalau saya jadi PAP mungkin saya ada idea lah. Tetapi kadang-kadang saya jumpa beberapa ketika bagaimana kita boleh improve work class kita tanpa perlukan pendedahan biaya yang banyak. Sebagai contoh, saya selalu naik basikal di keliling kampus ini. Dan biasanya saya naik basikal ni ada kengkap yang bersama saya. Dan saya tunjukkan perkara yang perlu kita baiki. Sebagai contoh, sampah bertaburan di luar dewan ini. Ya, kira-kira 2 minggu yang lalu. Buka pintu ni, ada kapet lama tertinggal kat sini. Saya fikir sudah bertahun kapet tu ada kat situ. Saya tak tahu ada lagi tak kapet tu. Jadi saya tanya orang yang duduk lalu lalang kat situ, tak nampak ke kapet ni? Tak nampak. Sebab hari-hari lalu lalang kat situ, sampai tak nampak kapet depan mata. Sebab apa? Sebab hari-hari tengok. Ya, sebab itulah tuan-tuan kena selalu pergi tempat lain, tengok orang lain macam mana. Sebab itulah tuan-tuan, pejabat tuan-tuan itu kadang-kadang ajak kawan-kawan kita yang tak pernah datang pejabat kita tengok, ada tak yang perlu saya baiki dan seumpamanya. Jadi tugas siapa nak ambil sampah tu? Oh, ini bukan tugas saya angkat bangku. Angkat bangku, kerja angkat bangku. Sampah tepi pun bukan kerja saya sebab saya diarahkan mengangkat bangku. Ya, angkat kerusi tuan-tuan ni. Atur kerusi. Jadi innovation work culture ni maknanya dia pukul rata semua. Asalkan ini berkait dengan kepentingan UTM, saya bertanggungjawab. Asalkan ini berkait dengan kepentingan masyarakat, saya bertanggungjawab. Asalkan ini berkait dengan negara, saya bertanggungjawab. Tak kiralah walaupun kerja saya bukan mengangkat sampah. Ya? Tak kiralah walaupun kerja saya bukannya buat perkara-perkara yang sepatutnya orang lain buat. Menjadi masalah kepada UTM kalaulah ini kerja Naik Chancellor, ini kerja TNC, ini kerja dekan, ini kerja PA, ini kerja, dan kita ada masalah. Sepatutnya sama-sama kita baiki. Ya. Jadi dalam perjalanan saya itu, saya angkat sampah, masuk dalam tong sampah. Ya, tanyalah siapa yang ikut saya. Tapi janganlah tunjuk dalam gambar, saya tak nak gambar tu. Saya ceritakan ini nak tunjuk pada tuan-tuan. Kerja saya antara lain ialah kutip sampah masuk dalam. Sebab saya nak UTM bersih. Saya nak UTM ni cantik. Saya nak UTM ini kemas. Ya, kita nak suasana UTM macam tu. Dan this is innovation. Innovationnya ialah kita turun ke padang, kita tengok dan seumpamanya. Baru-baru ini saya dapat laporan daripada seorang kawan saya yang melawat makmal di UTM. Dan dia terperanjat, memanglah di mana tempat menghasilkan research tentang PhD itu cantik, kemas. Sebab student itu duduk siang malam di situ. Tetapi pergi ke store, tempat barang-barang makmal, disebabkan store itu ada bahan kimia, mungkin tikus dah mati.
Kalaulah tak ada bahan kimia, mungkin tikus ada 100 ekor kat situ. Ya, sebab tak ada orang bertanggungjawab kepada store. Yang jaga store itu sepatutnya katalah pengarah ataupun ketua makmal tersebut. Oh, ini store ni technician jaga. Technician pun kata, tugas saya bukan jaga store, tugas saya ialah menjaga makmal. Peralatan di makmal. Jadi akhirnya makmal kita tu sangat aib. Jadi saya nak tuan-tuan supaya kita kembali kepada perkara yang basic ini. This is basic. Orang nak tahu research itu hebat tak hebat, orang tengok kebersihan dalam makmal tersebut. Kalaulah makmal tersebut tak bersih, ya, makmal tersebut tikus boleh lalu, orang akan tertanya-tanya betul tak betul result yang terhasil daripada makmal ni. Ya, kalaulah tikus pun tak boleh kebersihan pun tak boleh dijaga. Jadi ini sangat penting. Kebersihan makmal, kebersihan kampus, kebersihan kuliah, dewan kuliah kita. Dan inilah yang membolehkan masyarakat UTM akan maju ke depan. Dan ini tugas yang sangat senang. Ya, mengambil sampah di tepi yang kita jumpa, tak adalah nanti saya panggil tukang sapu sampah datang. Ya, nak panggil tukang sapu sampah, bagi tahu Profesor Wahid ada sampah di sini. Profesor Wahid pula akan telefon dia punya juruteknik. Juruteknik ada sampah di sini. Akhirnya 10 kali barulah orang datang ambil sampah. Ya, kalaulah saya datang ambil, tak payah habis duit telefon, SMS UTM, bayar kepada semua orang tu. Ya, inilah cara kita buat dan kita ingat itu sebagai amal jariah kita, membersihkan tempat-tempat yang kotor. Carilah hadis daripada ustaz-ustaz ramai, saya rasa itu aja. Dalam satu Malaysia ada konsep budaya inovasi dan inilah yang nak kita sebutkan. Ya. Saya pun ambil sedikit inisiatif bagi pandangan saya tentang budaya inovasi. Dan UTM kita ada 3 peringkat. Satu yang kita panggil sebagai whole organisation, keseluruhan. Saya dah cakap benda ni. Ya? Dan kita akan bekerjasama dengan SRI. Dan banyak perkara telah kita buat bersama SRI. Kita juga akan bekerjasama untuk membangunkan program undergraduate studies. Undergraduate sahaja tentang inovasi. Yang paling penting sekali ialah projek-projek undergraduate. Sama ada tesis mereka ataupun projek-projek yang berkaitan dengan semester berkenaan. Kita akan mold dan inilah yang berlaku. Profesor Azra'i telah pergi ke Rochester Institute of Technology USA bulan lepas dan dia telah membentangkan kepada kita bagaimana kita boleh laksanakan perkara ini. Antara yang paling mudah ialah kita bukan hanya bagi markah kepada student kita. They must work in a group and this group will be evaluated and the best from that particular class